Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sihat, ceria dan bersemangat untuk memulakan sesi PDPR kita pada hari ini. Okey, baiklah. Hari ini kita masih lagi dengan topik yang sama iaitu unit 6 tentang daya. Cuma apa yang kita belajar minggu ni lain sikitlah daripada yang kita belajar minggu lepas. Minggu lepas kita belajar daya dan kesannya kan. Kita belajar maksud daya, kita belajar juga yang daya ni ada 5 kesan. Okey. Okey, so hari ni kita sambung lagi. Hari ni kita nak belajar tentang standard kandungan 6.2 daya geseran. Okey, standard pembelajaran 6.2.1 menyatakan maksud daya geseran. 6.2.2 mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi geseran iaitu ada dua faktor, jisim objek dan jenis permukaan. Okey. So, kriteria kejayaan dia ialah di akhir pembelajaran, saya boleh. Maksudnya saya ni awak lah. Okay? Awak boleh menyatakan maksud daya geseran. Minggu lepas kita belajar maksud daya sahaja. Minggu ni kita nak belajar tentang maksud daya geseran. Awak dapat menyatakan maksud daya geseran, awak menguasai tahap penguasaan 3. Okey. Dan yang kedua, menjalankan penyiasatan dan menyatakan sekurangnya satu faktor mempengaruhi daya geseran. Okey. Yang penyiasatan ni kita tak buat aktiviti dia, tapi saya akan terangkan kepada awak. Okey. Okey, so aktiviti dia, aktiviti pertama dan kedua kita jalankan serentak. Okey. Yang pertama kita kena murid membaca nota tentang daya geseran serta faktor yang mempengaruhi daya geseran di halaman 2. Halaman 2 maksudnya halaman dalam modul ni lah. Okey, serta dalam buku teks. Dalam buku teks awak, dalam buku teks sains tahun 6, halaman 100 hingga 103. Okey, sekarang kita sama-sama tengok dulu aktiviti yang pertama ni, okey? Inilah nota ringkas yang awak kena baca tentang daya geseran 6.2 daya geseran. Okey. Yang pertama, maksud daya geseran. Okey, daya geseran ialah daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Contohnya, awak letak buku atas meja. Jadi, wujud daya geseran dekat situ di antara buku dan meja. Okey, ataupun macam contoh dekat bawah ni dibagi bola. Bola awak sepak dekat padang rumput kan? Okey, so berlaku daya geseran di antara bola dan rumput-rumput tu. Okey. Okey, daya geseran sentiasa menentang arah gerakan objek. Okey. Bola bergerak ke hadapan, daya geseran bergerak ke belakang. Dia takkan sama, dia sentiasa menentang. Okey. Kalau arah gerakan bola ke kanan, arah daya geseran akan bergerak ke kiri. Dia takkan sama. Kalau arah gerakan bola ke atas, daya geseran akan berlaku ke bawah. Okey, dia takkan sama. Ingat benda ni. Okey. Nombor 3. Daya geseran menyebabkan pergerakan sesuatu objek menjadi perlahan dan akhirnya terhenti. Awak sepak bola, bola dia takkan bergolek selama-lamanya. Sampai satu ketika dia akan semakin perlahan kemudian berhenti kan. Inilah sebab adanya daya geseran. Okey. 4. Daya geseran dipengaruhi oleh jisim objek. Okey. Semakin bertambah jisim objek, semakin bertambah daya geseran. Contohnya, okey, objek tu makin berat, makin cepat dia berhenti. Okey. Okey. Sebab daya geseran dia makin besar. Jenis permukaan. Daya geseran lebih tinggi pada permukaan yang kasar. Okey. Sebab itulah kalau awak perasan, bola lebih cepat berhenti bila awak sepak dia dekat pasir berbanding bila awak sepak bola, bola tu bergolek dekat atas jalan. Okey. Okey. Yang kelima dan keenam, kebaikan dan keburukan. Yang ini kita akan belajar dalam kelas selepas ni. Okey. Okey, sekarang jom kita sama-sama tengok dalam buku teks pula. Inilah ni daya geseran. Ni contoh main carrom. Tiba-tiba dia tanya ni, mengapa buah carrom ini tidak bergerak? Berhenti bergerak. Kenapa kan? Okey, so cikgu diterangkan, buah carrom ini bergerak disebabkan oleh daya yang digunakan semasa menjentik. Awak jentik buah carrom tu dia akan bergerak kan? Okey. Manakala buah carrom pula berhenti apabila ada daya geseran di antara buah carrom dengan permukaan papan carrom.
Okey, macam saya cakap tadi, buku dengan meja. Ada daya geseran di antara buku dan meja. Sekarang, buah carom dan papan dia. Okey, papan carom ni. Maksudnya berlaku daya geseran. Okey, apakah daya geseran? Ni. Maksud daya geseran macam saya cakap tadi, daya geseran ialah daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Okey, awak pegang pensel, awak berjalan, semua tu ada daya geseran. Okey? Okey, seterusnya kita tengok dekat sini. Perhatikan semula pergerakan buah carom tadi. Tahukah kamu di manakah arah daya geseran? Tadi saya tunjuk bola kan? Okey, sekarang ditunjukkan buah carom. Okey, arah daya geseran menentang arah gerakan buah carom. Buah carom bergerak ke hadapan. Arah pergerakan buah carom ke sini. Tetapi daya geseran bergerak menentang ke belakang. Okey. Daya geseran sentiasa menentang arah gerakan objek. Okey. Sentiasa menentang. Ingat ni, dia takkan sama. Dia mesti menentang. Dia mesti terbalik. Dia mesti berlawanan. Okey. Daya geseran juga akan menyebabkan pergerakan sesuatu objek menjadi perlahan dan akhirnya terhenti. Macam saya cakap tadi lah. Okey. Cikgu dia kata, cuba kamu berikan contoh daya geseran dalam aktiviti harian kamu. Apa dia ni? Kat mana ni? Okey. So, cikgu murid yang lelaki ni pun kata, patutlah buah carom ni bergerak perlahan dan akhirnya berhenti sebabnya ada daya geseran. Okey. Yang ni awak boleh baca, lepas tu cuba jawab sendiri. Okey. Lagi seorang cikgu dia kata, kenal pasti dua permukaan yang bersentuhan yang menyebabkan daya geseran berlaku pada setiap situasi di bawah. Bola bowling dengan landasan dia. So berlakulah daya geseran ni. Okey. Troli dengan lantai berlaku geseran. Kasut dengan lantai berlaku geseran. Tangan kita, tangan kita dengan gelung ni berlaku geseran sebab kita tu boleh pegang dia. Pegang pensel berlaku daya geseran antara jari dengan pensel, dengan pen dan juga pen ataupun pensel ni dengan buku. Okey, dengan kertas. Okey. Sorry. Okey, seterusnya. Kita nak tengok faktor yang mempengaruhi daya geseran. Okey. Murid lelaki ni ditanya, apakah faktor yang mempengaruhi daya geseran yang terhasil? Jadi cikgu pun jawablah. Okey, faktor. Ingat lagi sekali ditanya faktor. Tadi kita dah belajar ada dua faktor. Okey, iaitu apa dia tadi? Jisim dan jenis permukaan. Okey, jisim objek. Okey, ingat dua faktor ialah yang pertama jisim objek, yang kedua jenis permukaan. Okey. Cikgu dia pun jawab. Cikgu dia kata daya geseran dipengaruhi oleh faktor seperti jenis permukaan dan jisim objek. Okey, eksperimen 1. Eksperimen tentang jenis permukaan. Okey. Tadi kita dah kata ni. Sekarang kita tengok kita nak buat aktiviti eksperimen tentang jenis permukaan. Okey, penyataan masalah. Satu, murid lelaki ni tolak atas lantai simen. Satu lagi, murid lelaki ni tolak troli ni di atas rumput. Bagaimanakah jenis permukaan mempengaruhi daya geseran? Okey, troli yang mana awak rasa lebih mudah ditolak jika jisim troli sama? Okey, dua-dua troli ni troli yang sama je. Okey, jadi mana yang lagi senang nak tolak? Dekat lantai ke dekat rumput? Okey, jadi tujuannya ialah menyiasat jenis permukaan yang mempengaruhi daya geseran. Okey. Alat dan bahan yang diperlukan ialah kereta mainan, gelang getah, kepingan plastik, kepingan kardboard, kepingan permaidani dan pita pengukur. Okey. Yang ni tak apa. Cara dia kalau awak nak buat senang sahaja. Ni, macam ni. Okey. Macam ni. Okey. Eksperimen yang atas ni boleh tarik dia macam ni. Okey. Okey. Satu awak letak dekat atas permukaan lantai, satu lagi dekat atas permukaan permaidani. Okey. Okey. Kalau eksperimen 2 ni pula, boleh lagi sama juga pergerakan dia macam ni. Macam ni juga. Okey.
Tetapi dengan 3 keadaan. Tiada beban, beban yang kecil, beban yang besar. Okey? Jadi kita nak tengok macam mana lori ni dia bergerak. Bila awak lepaskan tu, lori mana yang dapat bergerak lebih jauh, lori mana yang dapat bergerak sikit saja. Okey? Sebab yang ni nak uji tentang jisim objek. Yang tadi kita uji tentang jenis permukaan. Okey? Okey. Lepas tu, tengok. Sekarang kita dah habis baca. Kita tengok semula aktiviti yang kedua. Aktiviti yang ketiga. Okey, aktiviti yang ketiga ialah murid melaksanakan latihan dalam modul sains tahun 6, halaman 7 hingga 8. Okey, dalam modul ni juga halaman 7 dengan halaman 8. Okey, modul yang sama. Okey, cuba tengok dekat dalam modul ni. Okey, ini latihan dia. Okey. Latihan A. Jawab soalan berikut. Awak dapat jawab soalan ni, awak berjaya mendapat TP3. Okey. A. Pada rajah, lukiskan anak panah dan labelkan arah gerakan meja, arah daya geseran yang bertindak. Okey, saya ingatkan semula, bila awak nak lukis, wajib, mesti. Okey, nak lukis yang ni awak mesti gunakan pembaris. Letakkan pembaris betul-betul. Okey, contoh macam saya buat ni. Ini adalah arah gerakan, betul? Bila awak tolak, meja akan bergerak ke sini kan? Jadi awak tulis kat sini. Arah gerakan meja. Okey. Yang kedua, arah daya geseran yang bertindak. Ingat lagi sekali, saya cakap dah tadi, saya terangkan tadi, arah daya geseran dia mesti menentang arah gerakan. Jadi, kalau meja ke depan, arah daya geseran ke belakang. Okey, tuliskan dekat sini. Arah daya geseran. Okey, ni. Soalan yang pertama dia minta awak lukiskan. Okey. B. Berdasarkan jawapan di A. Berdasarkan jawapan awak di sini, lengkapkan ayat berikut untuk menjelaskan maksud daya geseran. Daya apa? Ialah daya yang terhasil apabila berapa ni permukaan? Apa dia? Apa yang berlaku antara permukaan tu? Okey, tuliskan semula maksud dia. Okey. 2. Apakah yang anda faham tentang daya geseran? Arahan dia ialah awak mesti garis. Bukan bulat. Okey, kalau bulat tu salah. Arahan minta garis, awak wajib garis. Okey. Geseran ialah suatu daya yang mengikut ke menentang. Kalau awak rasa jawapan dia mengikut, gunakan pembaris garis dekat situ. Okey. Tapi kalau awak rasa jawapan dia ialah menentang, lagi sekali gunakan pembaris, gariskan dekat bawah dia. Okey. Faham? Sama je. Sampai dekat atas habis ni pun sama je ni. Pilihan dekat situ. Pilih satu jawapan, garis. Okey. Okey. Seterusnya, muka surat yang terakhir. Okey, muka surat yang terakhir ni, awak kena dengar betul-betul, fahamkan. Okey. B. Jawab soalan-soalan berikut. Bila awak jawab soalan-soalan di sini, awak akan layak ditaksir dengan TP4. Okey. Okey, sekarang dia kata rajah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid. Satu dekat kaca, satu lagi dekat meja kayu. Maksudnya sekarang kita nak menyiasat tentang jenis permukaan. Tadi kita kata ada 2 faktor daya geseran kan, iaitu jisim objek dengan jenis permukaan kan. Okey, maksudnya sekarang kita nak kaji tentang jenis permukaan sebab kereta dia sama. Kita nak kaji tentang jenis permukaan lah. Okey? Okey. Sekarang, bila dapat sahaja jadual macam ni, sentiasa ingat dalam kepala yang di sebelah sini ialah PM. Tulis siap-siap PM. Yang di sini adalah PB. Tulis siap-siap PB. Okey? Okey, soalan dia. Apakah tujuan? Ingat balik ayat tujuan. Ayat tujuan berbunyi untuk menyiasat hubungan
antara. Antara siapa? Antara PM. Ni PM ni. Okey. PM dan PB. Tapi jangan pula tuliskan PM. Jangan tulis PB. Gantikan PM dan PB ni dengan perkataan yang sebetulnya. Apa dia perkataan PM? Permukaan kan? Okay, jadi kita tulis kat sini. Jenis permukaan. Okay, PB. Ambil balik ni. Masa. Okay, salin sampai habis. Okay. Okay, jadi ayat dia akan jadi untuk menyiasat hubungan antara jenis permukaan dan masa yang diambil oleh kereta mainan untuk bergerak sejauh 100 meter. Okey. Okey. B pula. Kita tengok soalan B pula. Dia kata, mengapakah masa yang diambil oleh kereta mainan untuk bergerak di atas permukaan kaca lebih singkat berbanding meja kayu? Kenapa? Dia tanya kenapa. Jadi, biasakan untuk mula ayat dengan kerana. Kerana apa? Kerana apa? Lepas tu kat sini kan kita ada dua kereta. Jadi kena ada perkataan berbanding. Kerana daya geseran. Daya geseran kat mana? Pada permukaan kaca kurang berbanding daya geseran di permukaan meja kayu. Okey. C. Ramalkan masa yang diambil oleh kereta mainan untuk bergerak sejauh 100 cm di atas pasir. Okey. Jarak dia masih sama, 100 cm. Yang ni pun 100 cm. Sekarang dia nak bergerak dekat pasir pula. Tadi dia dekat kaca, lepas tu dekat meja kayu, sekarang dekat pasir. Jadi awak rasa lagi sekejap ke lagi lama? Tuliskan. Lepas tu unit masa awak kena tulis. Kalau awak rasa, contoh awak kata 3 saat. So, awak tulis 3 saat. Okay. Yang ni sahaja diterima. Kalau awak tulis dekat sini 8. 8 saja tak diterima. Okay. Sebabnya tak ada unit masa. Okay. Kena ada unit masa baru diterima. Okay. Kesimpulan. Kesimpulan ni pun sama juga. Masih lagi ayat dia, awak kena ingat soalan tentang kesimpulan. Jadi ayat dia ialah semakin. Ni kena tengok pola PM semakin pola PB. PM dengan PB kita dapat daripada sini kan? Okey. Pola ni sama ada bertambah atau berkurang. Okey. Bertambah ataupun berkurang. Contoh. Okey. Pola untuk PB. Okey. Kita tengok dekat sini. 5 pergi 7. 7 lagi besar kan? Maksudnya lagi bertambah kan? Okey, jadi dekat sini kita kata semakin bertambah. Semakin pola PM. Ni semakin pola PM, semakin bertambah masa yang diambil oleh kereta mainan untuk bergerak sejauh 100 cm. Okey, pola dekat atas ni macam mana? Kita tengok balik dekat sini. Kaca dengan meja kayu. Daya geseran mana lagi besar? Jadi kita kata semakin, contoh semakin bertambah daya geseran, semakin lama ataupun semakin bertambah masa yang diambil oleh kereta mainan untuk bergerak sejauh 100 meter. Okey. Okey, so cuba buat, cuba fahamkan. Kalau ada apa-apa yang tak faham, ada apa-apa yang perlukan penjelasan, jangan segan silu untuk bertanya. Okey. So sekian sahaja kelas kita untuk hari ini. Terima kasih.